Budak SPM, dulu kerja pion, cari hidup nak jadi fotografer, tak jadi juga. Lepas tu jadi rani sulit lah. Dan akhirnya engkau sebenarnya ada impian tau. Kau ni jutawan juga kan? Jutawan lah, tak nak juta. Okay, sekarang ni aku cari MZAG Agro Farm. Mamat ni nama dia Ashraf. Dia ada bela kambing. Dengar cerita budak ni budak KL, pernah jadi juru foto dekat Utusan Melayu. Last sekali duduk kampung kat Sabak Bernam ni bela kambing. Tengoklah apa cerita dia. Kalau korang semua minat bela kambing ke apa benda, takkan bolehlah jadikan inspirasi korang dalam Street Smart bersama Rosyamno dan juga LPP. Okey, sekarang ni aku ada dekat Menara Tinjau ni. Tinjau tu. Ni apa tujuan kau buat ni? Tujuan ni untuk kita santai-santai petang tu. Tempat riadah lah. Kau shot sendiri punya lah. Shot sendiri lah tu. Bagus juga kan. Kau terapi di tempat ilham tu. Tempat ilham. Banyak orang cari ilham ni kalau berada di tempat yang tinggi. Betul. So, kau dulu macam mana kau start bela kambing ni? Saya mula-mula start tu. Tak, dulu kau kerja apa? Okey, kerja apa dulu? Saya dulu masa budak-budak muda saya pion lah tu. Oh, pion. Kau tahu tak pion tu apa? Pion tu macam office boy lah. Pion dia panggil. Okey, lepas tu saya masuk servis dengan Utusan Melayu Malaysia Berhad tu. Saya masuk 3 tahun je. Kau kerja apa? Dekat Utusan Melayu saya HR sekejap. Lepas tu saya masuk ke unit juru foto sekejap. Lepas tu saya berhenti. Kau tiba-tiba daripada pion jadi juru foto, mana kau belajar juru foto? Ya tak ya kau kelentong aku ni. Saya dulu belajar dekat KBN setahun tu, ambil sijil dekat KBN. Untuk fotografi. Daripada saya kat HR tu saya berhenti, saya masuk belajar setahun untuk fotografi. Lepas tu baru saya masuk Utusan. Buat foto. Lepas tu saya habis kat Utusan tu, saya berhenti. Lepas tu saya strom berniaga tu. Saya buat pembekal barang-barang untuk kerajaan lah. Kita membekalkan baju, banting, banner, signboard, billboard, pakaian kelengkapan, cermata hadiah, alat tulis. Kita bekal lah untuk kerajaan. General trading tu. Itu asal kau bela kambing pula tiba-tiba? Okey, jadi cetusan idea ni pada peringkat awal bapak saya yang suka bela tu. Jadi saya belilah 4 ekor dekat Bukit Beruntung. Lepas tu benda ni mula-mula kita start dekat TKPM Tanah Banjir Segamat. Satu tanah pemilik Jabatan Veterina lah. Daripada situ kita start bela. Daripada 4 ekor jadi 78 ekor. Wih, berapa lama tu? Itu lebih kurang dalam 8 bulan lah tu. Daripada 4 ekor? Daripada 4 ekor, 8 bulan. Sebab ada yang kambing ni kuat beranak kan? Yang belly tu ada yang dah bunting tu. Ada yang dah start bunting apa semua kan. Jadi kita bela sekejap dia dah beranak. Lepas tu ada yang saya beli yang beranak, yang saya beli, saya top up sikit-sikit sampai 78 ekor. Jadi bila dah banyak, benda tu bapak kata tak boleh lah letak dalam bajam. Kau ni apa benda bela kambing dalam bayam pula? Itu lah tu. Masa boleh? Masa tu sebab tanah di KPM tu memang untuk tempat ternakan ladang ayam tu. Jadi bila tumpang lah. Betul, saya tumpang tu. Jadi tanah tu ada keluasan 20 ekar. Jadi saya rasa lebih kurang dalam 3-4 ekar diguna untuk buat reban. Jadi selebihnya tu tak guna tu. Jadi bapak saya kata, kau masuklah kambing kan. Saya masuk dalam 4 ekor. Saya gunakan reban ayam tu. Jadi sampai bila dah jadi banyak 78 ekor, jadi bapak kata tak boleh lah reban ayam. Lepas tu dia kata kau kena buat kandang yang betul-betul macam kandang kambing. Jadi saya kata tak boleh lah macam ni kan. Jadi saya beli tanah 2013. Saya beli tanah dekat Sabak Bernam ni tu. Berkeluasan macam saya kata tadi. Banyak duit kau? Banyak duit kau? Yelah, kita kumpul lah tu. Kita orang susah. Dia kumpul sikit-sikit. Benar bong? Banyak bong. Lepas tu kita belilah tanah ni. Tahun 2013 kita start beli tanah ni. Dan kita terus bawa ternakan. Sebahagian tu daripada Johor tu saya jual sebahagian lagi saya bawa datang sini. Bawa naik van je tu. Naik van tu. Kau agak-agak berapa ekor buat naik van? Tadi tu 38 ekor tu. Tapi malang sampai sini 2 ekor mati. Kau kira membunuh kat ni. Sempit. Apa dah buat tu? Itu je perempuan tu. Susah. Masa tu susah. Jadi dari situlah kita start menternak tu. Daripada situ kita start menternak. Kau dah kahwin masa tu? Saya dah kahwin tu.
Saya dah kahwin. Tak, masa kau buat kambing tu dah kahwin? Betul, saya dah kahwin. Saya kahwin 2009 tu. Kau kahwin orang mana? 2008. Saya kahwin dengan orang Baling tu, orang Baling Kedah. Cerita dia tu bawah. Kau kenal kat mana bini kau? Saya kenal dekat Utusan Melayu tu, tempat saya bekerja dulu. Rumah kau kerja apa? Rumah saya PA tu, PA bos saya sebat. Mudah. Jodoh kan? Jodoh tu. Jodoh dia depan bukan mata. cerita apa jodoh. Okey, lepas habis utusan tu, saya berhenti, saya sambung belajar setahun. Itulah ambil jurufoto dekat IKBM Pertak. Dia ditawarkan kerja dengan Jabatan Perkhidmatan Awam Putrajaya masa tu. Okey, jadi daripada Utusan Maju, saya berhenti, saya sambung setahun. Dia pun berhenti, masuk ke servis dalam kerajaan lah, Jabatan Perkhidmatan Awam Putrajaya. Daripada situ, dia bekerja, saya belajar. Habis saya belajar, saya mendirikan, saya mendirikan rumah tangga dulu tu. Lepas mendirikan rumah tangga tu, lepas tu baru saya dapat peluang untuk membekal barang-barang daripada kerajaan tu. Lepas tu saya kumpul duit lah tu, sikit dan akhirnya saya beli tanah ni. Harga tanah ni tak mahal tu dulu. Dulu saya beli lebih kurang 97,000 tu. Jadi bini kau tak marah ke kau daripada duduk KL, kau sibuk nak duduk kampung ni? Okey tu, mula-mula memang dia bising lah tu kan. Mana ada orang duduk KL datang Mandar. Saya je macam tu cakap tadi kan. Dia cerita dia sebab kita minat tu. Saya ternakan, saya binatang, saya minat daripada kecil. Jadi lepas tu saya dah buat projek ni. So 2015 saya suruh dia berhenti kerja. Kau yakin masa tu Saya confident untuk benda ni. Sebab benda ni benda makan tu. Sebab Rasulullah SAW buat benda ni tu. Mana pernah gagal. Lepas tu saya suruh dia berhenti tu. Lepas tu saya on lah benda ni. So dia lebih kepada pemasaran lah. So dia buat marketing dalam online. Saya jaga kambing, production, sembelih apa semua. So saya pun ada tauliah sembelih daripada Jabatan Agama Islam sendiri. So sembelihan semua saya urus sendiri tu. MZAG tu makna dia? Muhammad Zul Ashraf Abdul Ghani. Nama saya Muhammad Zul Ashraf bin Abdul Ghani. Sekarang ni kalau betul-betul kau punya, aku tengok kau ada kandang kambing, ada kandang biri-biri. Kalau betul-betul penuh ni berapa ni? Berapa ekor? Okey, kita boleh masuk lebih kurang dalam 400 ekor tu. 400 ekor. 400 ekor dalam satu masa. Kau masuk sini, kau bela kambing kat sini, kau tak ada merujuk kepada siapa-siapa masa tu? Okey, pada peringkat awal memang saya tak ada buat rujuk pada siapa. So kita bela je kan. Kita tak ada apa. So lepas pada 2014, so itu adalah satu tempoh yang sukar pada kita lah. So masa tu kambing banyak mati, kambing kurus, kambing tak boleh gemuk, kambing ini, kambing itu. Jadi kita banyak rugi spend duit kat sana, banyak mati semua. So saya ambil inisiatif untuk pergi belajar pasal ilmu ternakan ni lah. Baru nak belajar tu. Lepas tu baru nak belajar. Lepas silap baru belajar. Lepas kau sekolah macam apa? Saya sampai tingkatan 5 tu. Sampai SPM saja. Sama lah. Steady tu. Steady kan. Steady tu. Lepas tu kau punya kesalahan sama macam aku. Salah. Aku mula bela kak kan. Mampus semua. Mampus juga tu. Sebab lepas tu baru pergi cari veterina, pergi kursus kan. Itu silap dia tu. Sekarang ni baru kita nak start lah. Maksudnya kita sekarang dah buat satu bangunan tu. Memang tujuan untuk kita latih mana-mana usahawan yang baru ataupun yang mana berminat. Kau nak buat mentor-mentee lah. Betul Dok, betul. Tapi macam mana kau boleh jumpa kat long kawasan ni? Sebenarnya okey, saya kenal Puan Juliana sebagai pengurus besar PPK Benam Jaya daripada pendaftaran saya dengan ahli PPK lah. Sebenarnya bagus kan kita jadi ahli betul agensi kerajaan. Setuju, sangat setuju. Kadang-kadang ada orang sombong tak nak, belagak duit banyak kan. Jadi bila apa faedah dia bila kau join dengan dia orang? Okey, antara dia kita dapat grant daripada kerajaan secara percuma, dapat bantu kita untuk push kita punya perniagaan. So dapatlah modal sokongan, satu grant. Tak payah bayar balik tu kan. Grant. Kita boleh dapat juga pinjaman yang kadang interest dia memang sangat rendah. Macam saya dulu TPUK saya dapat mula TPUK 10,000. 5,000 adalah grant secara percuma, tak payah balik. 5,000 lagi pinjaman tanpa faedah. Tu rumah kau kan? Ya tu. Tu anak kau? Itu anak saya tu. Nombor 2. Rumah kau nombor 2? Anak saya nombor 2, rumah saya nombor 1. Saya cakap. Salah cakap. Kan? Cakap tu. Rumah kau nombor 1. Orang rumah nombor 1, anak nombor 2 tu. Okey, Puan Juliana okey, sebagai pengurus besar PPK kat sini kan. Sebenarnya apa yang galakan-galakan yang ada kepada usahawan atau peternak-peternak macam Ashraf ni? Okey, firstly saya sampai sini, saya ni macam kagum lah ramai macam Ashraf ni. Yang orang muda buat projek dengan sendiri. So diorang tak tahu pergi mana. Jadi bila saya sampai sini, kita promote diorang lah supaya ada yang tak jadi ahli suruh jadi ahli. So pentingnya jadi ahli ni banyak benefit kerajaan yang boleh kita salurkan lah. Macam Ashraf sendiri TPUK, TPUP, dah habis bayar TPUK, bayar pula kita bagi lagi pinjaman. Maksudnya tak adalah kata dah dapat grant, dah dapat TPUK, tak boleh lagi pinjam. So tapi dengan syarat dia ada kemajuan lah. Dia mesti kena ada prestasi ni, kena baik lah. Kita sebagai PPK lah akan pantau. Kalau daripada 100 ekor jadi 2 ekor, tak adalah lagi. Tujuan PPK ni sendiri untuk bantu dan support. Bukanlah kata kita you daripada zero and then kita bagi semua you buat. Tak boleh tak. Lah. Dia kena lebih pada you dah nampak effort dulu. you. Yes. Buktikan dulu lah. Itu.
So kita harap Zul ni jadi mentor kepada usahawan-usahawan lain lah. Kadang-kadang usahawan ni dia ada dah tapi dia tak tahu nak pergi mana. Jadi kita akan sentiasa bawa Zul ni untuk nak jadi promoter kepada PPK sini. So memang benda ni satu career ataupun kerjaya yang bagus lah. Betul, saya setuju. Kan? Betul. Kan? Apa galakan kau pada budak-budak muda ni nak bela kambing ni, macam busuk lah kambing ni. Memang kalau kita tengok benda ni macam kotor kan. Kerja ni dia ada di tempat yang panas. So dia macam menggunakan fizikal kan. Jadi sebenarnya peluang dia sebenarnya besar dan dia sangat lumayan sebenarnya pendapatan ni. Tapi kita kena ada ilmu lah pada peringkat awal tu. Kau jutawan juga kan? Kau jutawan lagi kan? Jutawan lah. Tak boleh cakap lah tu. Harta ada ni semua kira jutawan lah. Daripada kau SPM, kira sekarang ni bukanlah aku cakap jutawan tu cash saja kan. Budak SPM dulu kerja pion, cari hidup nak jadi fotografer, tak jadi juga. Lepas tu jadi rani sulit lah. Dan akhirnya engkau sebenarnya ada impian tau. Kita nak otak kita ni ada impian untuk berjaya. Betul. Kadang-kadang Allah tengah tengok tau. Allah duga kita jatuh bangun. Engkau punya kesukaran masa kau nak buat benda-benda ni macam mana? Ada orang pandang serong kat engkau ke? Duit tak ada ke apa? Betul. Modal macam mana? Kesukaran dia adalah kita kena ada ilmu. Itu masalah. Masalahnya bila kita tak ada ilmu, kita ada modal seguni duit pun, so benda ni akan gagal. Sebab tenakan ni dia benda hidup. So bila-bila dia boleh sakit dan dia boleh mati. Jadi kalau kita ada duit banyak, kita beli banyak-banyak pun, kalau kita tak reti nak kawal dia, mana dari segi penyakit, kawalan makanan, kesihatan, kebersihan, so tenakan ni boleh mati. So itu akan menjadikan kita rugi. So kesukaran yang saya tengok sekarang antara budak-budak lain ni, pemain-pemain industri ni, dia tak ada ilmu yang betul. Jadi bila dia tak ada ilmu yang betul, so dia invest duit berapa banyak pun dia akan gagal. Dia investor sebenarnya tu. Betul tu. Itu masalahnya. Macam kau buat sendiri. Betul. Sebab tu benda ni macam Datuk cakap lah kan, kita kena mula daripada bawah tu. Jadi kita dapat tahu kan apa dia punya sepak terajang tu semua tu kan. Jadi kita dapat ilmu tu semua, so kita just implement ilmu tu dalam kita punya sistem perniagaan kita tu. Sebab ternakan kambing ni dia bukan macam bokong dulu tu. Ternak kambing belakang rumah, time petang bagi makan, bukan. Sekarang ni benda dia jadi industri. Kambing ni seekor dia jadi 1,000 lebih tu. Kambing golek dah dekat 2,000. Sebulan gaji seekor kambing. So kita kat sini kalau ikutkan sebelum PKP, kita punya jualan adalah seminggu 25 ekor. Kita buat sembelihan seminggu tu. Jadi sebulan kita pakai lebih kurang 100 ekor. 100 ekor sebulan kita untuk sembelihan saja. Itu tak termasuk yang betul kita... lah kau jutawan. Betul. Kalau seminggu 25 ekor. Betul. Jutawan kau ni kan. 780. Off record tu Apa lah off record pula. Benda ni sebenarnya simple je. Betul. Aku bukan nak suruh kau belagak pasal kau punya collection, jualan apa. Tapi aku nak bagi tahu kat orang kat luar sana kan. Potensi dia kan. Tapi bukanlah tiba-tiba kau jadi macam ni. Betul. Kau dah mengharung banyak benda dengan naik van, bela daripada 4 ekor. Betul. Dekat Johor sana, lepas tu kau bawa naik van. Datang kat sini mati apa semua. Jadi kat situlah pelajaran dia. Betul. Kadang-kadang ada orang dia tengok benda tu dah berjaya, tiba-tiba dia ingat nak berjaya macam orang tu. Apa impian kau dengan kambing ni? Adakah setakat ni ke? Kau nak jadi besar lagi ke? Apa impian kau? Kalau kita tengok dalam ladang saya tengah wujudkan satu bangunan untuk jadikan satu pusat latihan. Mana? Itu, bangunan tu, Tok. Tu yang tu? Itu, Tok. Tu baru duit mana kau rompak tu? Duit mana? Semua hasil daripada perniagaan kambing ni, Tok. Yang kau buat tu? Ya, betul. Itu hasil daripada perniagaan kambing ni. Kita wujudkan ni untuk jadikan pusat latihan. Jadi pusat latihan ni kita nak rekrut orang. Kita nak maksudnya kita kalau menternak ni puan bukan hanya kita menternak saja. Tetapi macam mana kita nak upgrade perniagaan kita. Macam sekarang dia buat pusat latihan apa semua tu upgrading lah. Ya, dia asalnya daripada tadi kan dia cerita tadi. Maksudnya dia dah jadi sekarang ni dia dah jadi pembekal pula. Maknanya kalau orang tu dia bela 4 ekor, kau boleh ambil dengan dia. Betul. Kalau 10 orang dah ada 40 ekor. Betul. Kan lama-lama kau build dia jadi besar, kau pun besar, dia pun besar. Betul. Jadi kat sini akan jadi satu tempat hubs kambing yang besar lah. Aku rasa impian kau macam tu lah. Betul, Tok. Kan? Itu impian saya, Tok. Amin insya-Allah. Barakallah. Kau pun baru umur apa? Saya 36 tahun, Tok. Tahun ni. Jauh lagi perjalanan kau. Okey. Kau bela kambing dan sekarang ni impian kau dah ada tempat pusat latihan. Sebab PKP dia slow sikit. Jadi kau akan jadi macam satu mentor dekat sini. Betul, Tok. Dan juga kau akan ada macam kontrak farming lah. Betul. Kontrak farming dengan diorang. Dan lepas tu aku dengar kau nak buat kambing perap Ya, Tok, betul. Okey, jadi sebenarnya kita sekarang ni dalam proses untuk kita dah keluarkan produk, cuma kita tinggal nak buat branding dan kita nak terus buat pasaran tu. Produk giliran daripada kambing sedia ada. Kau nak buat kambing perap ni, lepas tu kau nak wujudkan usahawan-usahawan bawah tu juga betul, sebagai ejen apa semua, betul? Betul. Besar impian kau ni.
Satu kita nak naikkan taraf kehidupan ataupun ekonomi golongan-golongan yang berpendapatan rendah ni. B40 lah. Betul tu. Kalau kalian tengok kadang-kadang B40 antaranya dia belajar tak tinggi apa semua kan. So tak bolehlah jadikan sebagai itu satu alasan tu kan. Dia orang tak maju. Tak, sebenarnya dia orang nak cari peluang. Betul. Baguslah orang. Kau ingat kau ada dekat sini, kau suka datang sini tak? Ni Allah jadikan kehidupan kau kat sini. Betul. Dan tanggungjawab kau sebenarnya besar. Betul. Tanggungjawab kau bersama dengan PPK besar. Betul. Kan kalau itu impian kau untuk dapatkan ekonomi yang baik untuk golongan-golongan B40 ni, so kau kena teruskan kan. Betul. Berapa tahun daripada sekarang, apa yang kau rancang ni kau target bila boleh berjaya sepenuhnya? Saya rancang lebih kurang antara 5 tahun ni tu. InsyaAllah kita akan well prepare lah untuk semua benda ni, untuk kita jadikan sebagai satu pusat rujukan kepada umum dan juga satu pusat latihan kepada mana orang boleh cebur dalam industri ni dengan cara yang betul. Itu dia. Kau punya impian yang besar, dan hari ni aku borak dengan dia, dan semoga borak aku hari ni yang santai-santai ni memanglah tak proper sangat, tapi tak payah proper lah. Yang penting apa dia isi itulah yang senang kan, yang korang boleh jadikan inspirasi bersama dengan Street Mart bersama Rosham dan juga LPP. Dan terima kasih kepada Puan Juliana dan juga Ashraf kerana korang nak kongsi. Bukan senang nak dapat dengan dia orang ni, kena paksa-paksa lah dia orang ni. Bila aku tepuk meja baru dia orang berani nak ni. Kalau macam kata dia orang nak tanya kau ni, nak tanya pasal kambing, Facebook saya MZAG Agrofarm. Type je dekat Facebook tu MZAG Agrofarm akan keluar semua tu. Jadi maknanya orang-orang area sini sebab berenam, mana nak baca kambing dengan kau boleh lah. Tak ada masalah tu. Lalukan. Okey, semoga menjadi inspirasi bual-bual santai saya bersama dengan Ashraf dan juga Puan Juliana daripada PPK. Dan korang tengoklah mana yang kau mendapat, jadikan idea korang untuk maju, korang ambil. Mana yang kau rasa tak boleh pakai, kau buang ke tepi. Tapi insyaAllah apa yang aku borakkan dengan dia orang ni, mesti ada sesuatu yang kau menjadikan bekal untuk karier kau dalam bidang peternakan, pertanian. Dan jumpa lagi dalam Street Smart bersama Rosham Noor dan juga LPP di episod akan datang. Assalamualaikum.